Salam UiTM di hatiku. Baik, kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, majlis melalukan kehadiran Profesor Madya yang berbahagia, yang berusaha Profesor Madya Dr. Saiful Azlin Putih Salin, penolong rektor UiTM Cawangan Perak, untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi sesi bersama dengan penolong rektor UiTM Cawangan Perak. Baik, buat pengetahuan semua, kalau ada yang tak faham apa beza antara rektor, penolong rektor dan sebagainya, insya-Allah akan diperjelaskan sendiri oleh Dr. Saiful. Alright, jadi tanpa membuang masa, saya rasa semua bersedia pagi ni. Okey ke? Thumbs up sikit. Alright, jadi tanpa buang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Saiful Azlin Putih Salin selaku penolong rektor UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Encik Azharuddin, Encik Azharuddin minta paskan pada Prof, kepada Dr. Saiful. Saya cuba. Boleh Doktor? Okey, Kira. Terima kasih. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat Doktor. Boleh tulis dekat chat, saya sihat. Saya gembira pada hari ini. Okey. Sesi saya santai-santai saja ya, kan? Okey. Sonok saya melihat muka-muka bakal pelajar, mahasiswi UiTM yang akan datang. Oh ya, alhamdulillah sihat. Right, kan? Macam mana perasaan mendapat tawaran di UiTM? Boleh tolong cerita sikit dekat chat? Oi, saya handsome dan saya sihat. Oh, siapa tu? Adlin ya? Adlin Syamil. Okey, alright. Okey, alright. Ini macam contoh macam kalau kita buat live FB kan. Sama-sambil kita tengok orang live FB kan, orang berjual beli tu bolehlah tulis kan, macam-macam tulis dekat chat tu. Oh, saya bangga Prof. Alhamdulillah, memang satu kebanggaan sebenarnya kalau kita dapat masuk ke UiTM ni. Okey. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Taufik, okey, sebagai kita punya host pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Barisan MPP dan juga staff UiTM yang ada dekat dalam Webex ni, the organizer dan semua pelajar-pelajar sekalian lah. Okay, pertamanya saya alhamdulillah negatif COVID. Itu yang kita doa, itu yang selalu kita doa lah, especially kalau di Perak. Saya tak pasti kalau di lain. Kalau di Perak ni, kalau azan di radio RTM Perak FM tu, memang selepas azan tu dia memang akan doakan lah, doa supaya semua daripada kita ni jauh daripada COVID. Okay, right. Saya perkenalkan diri saya sendiri dah. Tadi Cik Taufik dah perkenalkan. Nama saya Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin Putih Salin. Okay, saya adalah merupakan penolong rektor untuk Campus Tapah. Okay, so apa beza di antara saya dengan barisan rezeki yang lain, TRACA, TRACP dan juga penolong bendahari, TRPJI, apa semua tu adalah saya memang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan Campus Tapah. Alright, ya. So, you all tahu tak Campus Tapah ni khusus apa yang ada di Campus Tapah ni? Boleh tolong bagi jawapan sikit dekat chat? Siapa dapat bagi jawapan yang betul, saya boleh bagi hadiah. Okey, sains, betul. Sains gunaan perakaunan. Okey, betul. Sains dan matematik. Okey, alright, betul. So, kita ada 3 kursus di sini, iaitu perakaunan, okay, and then Fakulti Sains Gunaan dan juga Fakulti Sains Matematik. Okey, saya daripada Fakulti Perakaunan, saudara Taufik daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. FSG ada dalam ni? FSG ada kan? Ada kan Taufik? Siapa FSG MPP punya representative dari FSG siapa ya?
MPP Mia dan juga MPP Ehsan. Mia dan Ihsan. Okay, alright. So tugas saya sebenarnya di sini adalah menguruskan kampus tapah. So artinya kalau pelajar-pelajar daripada Fakulti FSKM, Account dan juga FSG akan banyak berjumpa dengan saya lah. Okay, alright. Tetapi sebenarnya apa-apa masalah boleh diselesaikan ataupun dihubungi dengan you all punya ketua pusat pengajian, koordinator dan juga penasihat akademi. Okay, alright. So maybe saya akan start sikit dengan sharing share slide ya. Saya cuba, ini first time saya share slide dekat Webex ni. Tak mahu Baik. Boleh ke Tak Taufik? apalah, saya minta Taufik ni lah, boleh share? Boleh. Ha. Okay kan? Siapa yang daripada Tapah di sini? Ada tak? Of course, business management belum ada lagi. Tidak, belum ada lagi di sini. Okay, right. Ada tak yang daripada Tapah? Oh, banyak ya? Banyak yang daripada Tapah eh? Oh, bagus. Right. So mudahlah nanti you all nak in case kalau tahun depan kalau dah boleh masuk kampus kan, mana tahu, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Alright, apabila herd community semuanya telah divaksin, mungkin kita boleh kembali kepada face to face belajar seperti biasa. Alright. Saya tanya you all lebih suka F2F ke ataupun lebih suka online learning? Itulah tahun depan insya-Allah kan kita sama-sama doa, Okay, thank you very much Taufik. Okay, mungkin boleh pergi next sikit, kita sedikit pengenalan kepada kampus Tapah. Okay, kampus Tapah ni untuk pengetahuan you all, kita ada dua fasa lah, macam tu lah, sedikit pengenalan dua fasa lah. Fasa satu ni adalah memang di bawah UiTM, diuruskan sendiri oleh UiTM. Manakala fasa 2 adalah di bawah apa yang kita panggil sebagai PFI atau di bawah konsesi, Private Financing Initiative. Okay. So at first sebenarnya UiTM Tapah ni telah bermula beroperasi pada tahun 2010. Okay, semasa itu kita cuma hanya ada pra-diploma sains dan juga diploma sains HORI. Okay. Ada tak pelajar-pelajar sains HORI dekat sini? Okay, boleh komen sikit? So you all ni kira pioneer lah dekat sini. Taufik itself kan. Taufik itself kan. So you all pioneer dekat sini lah. Right, and then after that barulah kan kursus-kursus yang lain seperti perakaunan pun masuk ke UiTM Tapah ni. Okay, next Taufik. Okay, so di sinilah lokasinya UiTM Tapah. Bagusnya UiTM Tapah di UiTM Perak ni sebab dia di tengah-tengah kan, di antara Perlis dan juga Johor. So basically kalau sebenarnya kalau di UiTM Johor tu payahlah kalau student tu dia duduk di Perlis kan, daripada hujung ke hujung yang datang. Tapi kalau Perak ni alhamdulillah. So far pengalaman saya menguruskan pelajar, those yang ada di UiTM Tapah ni kebanyakannya kalau bukan daripada Perak, dia akan daripada Selangor lah, daripada Selangor. Sebab especially because diploma tidak ada di Selangor, tidak ada di Shah Alam dan di Puncak Alam. So, contoh macam perakaunan, kalau dia tak pergi ke Melaka, dia akan pergi ke Perak lah, dia akan pergi ke Tapah. Dan juga adalah sikit-sikit daripada Pahang, daripada Johor. So lokasinya memang sangat strategik di tengah-tengah. Okay. Alright, then kalau dia tengok peta kat situ, okay, adalah, walaupun kita ni bukanlah kampung sebenarnya, kita tidaklah kampung, kampus di kampung kan, tetapi dia punya access to facility banyak. Contohnya katakan you all nanti katakan beli F2F, kita dekat je dengan kita punya ETS. Saya dah setahun lebih tak berjalan, so dah lupa dah ETS kan. ETS kita dekat dengan ETS lebih kurang 5 km saja. Lepas tu kalau dari segi tempat pelancongan tu Cameron Highland lah, memang dekat lah dengan Tapah ni. Cumanya saya nasihat kat you all nanti kalau nak pergi ke Cameron Highland jangan ikut Tapah lah, kena ikut Simpang Pulai. Right. Siapa yang belum sampai ke Cameron Highland boleh komen sikit dekat chat. So nanti bolehlah kalau tekan tension ke kan, nanti bila dah habis kuliah, okay, boleh pergi ke Cameron Highland. Right. Tapi kena hati-hati ya. Okay, next Taufik.
Okay, then fasa satu tadi, okay, and then bermulalah pula fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni dia beroperasi pada 2014. So bila adanya fasa 2 ni barulah kita mengatakan bahawa UiTM Campus Tapak ni telah beroperasi di tahap full capacity lah, capacity yang penuh. So actually sebenarnya kalau dari segi full capacity di UiTM Tapak ni kita ada lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 orang pelajar. So bila adanya fasa kedua ni barulah kemudahan-kemudahan yang lain telah dibangunkan, contohnya perpustakaan, pusat pelajar, pusat Islam, kafeteria, unit kesihatan, kolej kediaman yang paling penting sekali, dan akhirnya juga adalah bangunan bahagian pengusaha fasiliti dan keselamatan. So basically sebenarnya in total kita dah lebih kurang dalam 5 ke 10 tahun lah kampus Tapah ni beroperasi. Okay, next. Okay, ini pilihan pelanggan UiTM Cengkareng Perak. Okay, basically you all punya tugas senang saja. Masuk UiTM, dapatkan apa? Boleh tolong check sikit? Dapatkan apa? Apa yang paling penting sekali bila masuk UiTM Tapah ni? Kad UiTM. Okay, alright. Selain daripada kad UiTM, selepas 2 tahun setengah nanti apa yang you all perlu ada bila keluar daripada UiTM Tapah ni? Dekan, okay, anugerah kejayaan, you kena dapatkan diploma. Sikit ilmu itu yang paling penting sekali. Okay, dapatkan diploma. Okay, alright. So make sure you all grad lah. You all grad dengan jayanya. Okay, jangan extend. Make sure you grad 2 tahun setengah. Okay, next Taufik. Okay, boleh tengok sini. Tengok saja dulu lah ya. Tengok saja dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa tahun depan you boleh datang. Yang atas tu adalah kita punya main campus, kampus Sri Iskandar. Dia berhampiran dengan Boulter di sana, on the way nak pergi ke Lumut ataupun Pulau Pangkor. Lepas tu yang sebelah bahagian kiri bawah tu kita punya kampus Metro Ipoh, yang ini hanyalah untuk postgraduate dan juga untuk pendidikan jarak jauh. Yang untuk kampus Tapah yang mana saya ditugaskan untuk menguruskannya yang di sebelah sini lah. Cantik ya kampus Tapah ni. Kampus yang baru. Kampus yang baru. Okay, next week. Okay, pengurusan eksekutif. Okay, next one. Ini kita punya mantan Naib Chancellor ya. Mantan Naib Chancellor kita. Okay, right. Sebelum ni untuk 2 tahun. Beliau lah yang menguruskan kampus lah, katanya UiTM secara keseluruhan. Okay, right. So kita sedang menunggu-nunggu lah kita punya Vice Chancellor kita yang baru. Okay, next week. Okay. Alright. Alright, ni kenal tak siapa ni? Semalam dah jumpa dia kan, betul? Betul tak semalam? Kan? Apa dia? Uncle Lek. Okay, right. Inilah kita punya rektor kan, rektor. So kalau kampus Cawangan ni, ketuanya dipanggil sebagai rektor. So kita punya rektor adalah Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Amin. Okay, Prof ya, Prof Rektor. And next one. Okay, yang ini kita punya timbalan rektor. Okay, kita ada yang daripada HCA, daripada HCP, PJI, Pendaftar Kenan dan juga timbalan Medahari Kanan. Okay, dari segi dengan pelajarnya paling banyaknya HCA dengan HCP lah. Yang ni gambar siapa ni? Ini gambar saya. Saya tak tahu kenapa gambar saya ni lain sikit daripada gambar yang lain-lain kan. Orang lain takat gambar di sisi, saya takat gambar macam ni kan. Macam bodybuilder pula. Okay, right. Okay, next topik. Okay, ini adalah ketua-ketua fakulti. Kita mulakan dengan Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Okay, don't worry, nanti setiap fakulti akan ada dia punya sesi bersama dengan dia punya ketua fakulti. So nanti you all berkenal-kenalan lah dengan ketua fakulti, dengan koordinator-koordinator mereka, because apa-apa yang melibatkan hal awal akademik, you can contact them for clarification. Okay, untuk FSKM diketuai oleh Puan Khairulizah Ahmad Saleh. Okay, dah doktor pun sekarang. Okay, next one adalah yang ini adalah daripada CS 140 Dr. Nurul Hafizah. And then daripada Diploma Sains Komputer CS 110 adalah Puan Masurah. Okay, next one. Okay, untuk statistik CS 11 adalah Puan Rozaimah Zainal Abidin, dan juga untuk koordinator Diploma Sains Actuary Cik Nur Mariah Abdul Ghaffar. Okay, ini untuk FSKM. The next one adalah Fakulti Perikanan.
So ini adalah dia punya ketua pusat pengajiannya, iaitu Encik Ahmad Zuhairni bin Alias. And then koordinatornya cuma seorang saja, iaitu Puan Suryani Abdul Rahman. Okay, and then the next one adalah Puan Farisha Farha Ramli, iaitu ketua pusat pengajian untuk Fakulti Sains Gunaan. Next one, dan sama macam accounting juga, koordinatornya hanya ada seorang saja, iaitu Puan Amy Nurjihan Muhammad Mahabub. Kita panggil Puan Amy je untuk Diploma Sains. Alright. Okay, selain daripada 3 fakulti itu, kita ada juga apa yang kita pakai sebagai coordinator servicing. Okay, coordinator servicing ni maksudnya adalah subjek-subjek yang mana adalah merupakan subjek-subjek yang bukan berkaitan dengan core subjek untuk sesuatu fakulti. Rasanya nanti HCA akan bagi explanation yang lebih detail lah apa beza di antara core subjek dengan non-core subjek. So yang pertamanya kita ada Ustaz Muhammad Syukri yang ini untuk bagi pengajian Islam. Kita panggil di sini pengajian Islam dan kontemporari daripada ASIS. So subjek yang berkaitan dengan tamadun Islam, okay, agama Islam akan di bawah kelolaan Ustaz Muhammad Syukri ini. Whereby untuk pengajian bahasa bahasa Inggeris, nanti you akan ambil banyak paper-paper ELC. Ya, koordinatornya akan dipegang oleh Puan Mahfuzah Rafiq. Okey, and then sedikit untuk pengenalan bagi ketua-ketua bahagian untuk kampus TAPA. So kita mulakan dengan yang ini adalah Puan Hasmi Zati, dia adalah penolong pendaftar kanan bahagian pentadbiran. Saya rasa sebagai pelajar maybe kamu jarang kot nanti dealing dengan dia sebab tugasan dia banyak dealing dengan staff. Okey, yang ni antara orang penting lah. Yang pertama adalah Cik Saliza binti Sa'ari, iaitu penolong bendahari kanan. Apa-apa yang berkaitan dengan yuran, pembayaran wang, apa nanti kamu akan banyak dealing dengan pejabat bendahari. And then yang di sebelah bawah tu adalah Puan Nur Aida binti Rossi, iaitu pustakawan kanan. Alright. So kita fahamlah sekarang ni maybe student dah jarang nak menggunakan library untuk meminjam buku dan banyak pakai online material saja, tapi still penting perpustakaan ni. Right. And then yang di sebelah atas sekarang ni adalah Dr. Noh Hidayah binti Kamisan. Dia ni sangat penting sekarang lah, doktor because of the COVID. Dan sekarang ni nanti kita akan ada student yang akan masuk because of the isolasi. So banyak perkara yang akan diuruskan oleh Dr. Hidayah. Apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan, boleh contact unit kesihatan lah. So ketuanya adalah Dr. Noh Hidayah. And then apa-apa yang berkaitan dengan kemudahan, facilities, penyelenggaraan kampus akan di bawah kelolaan oleh Encik Zulkifli, iaitu jurutera kanan. Okey, yang ni pegawai keselamatan kanan, tengok muka pun macam garang ni. Macam garang tapi dia tak ada misai. Ni gambar lama ni. Okey. So dialah yang akan memastikan keselamatan kita semasa di kampus lah. Okey, penting orang ni because dia akan memastikan kita boleh tidur lena lah kalau yang duduk di college nanti kan. Kalau tak ada pegawai keselamatan ni, orang luar boleh keluar masuk sesuka hati sahaja. And ni yang di bawah ni, ini pun orang yang penting di UiTM Perak, Cik Muhammad Farid Asmani, pegawai teknologi maklumat kanan. Dia lah yang memastikan bahawa coverage internet di kampus UiTM Tapah ni sangat kuat dan sangat luas, dan memastikan pelajar-pelajar boleh ODL dengan baik. Okay, right. Okay, next one. Okay, yang ini adalah Ustaz Ahmad Aminuddin bin Sarun, kita panggil Ustaz Ami. Dia adalah pegawai Hayat Ehwal Islam, okay, yang menguruskan masjid UiTM Tapah ni. And then kita ada juga Puan Nurul Nadwa Ahmad Zaidi, iaitu Timbalan Ketua Unit Komunikasi Korporat. Okay, so katakan nanti kalau kamu ada apa-apa buat event kan, yang masuk paper kan, yang di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, boleh kontak Puan Nurul Nadwa ni untuk diwar-warkan di dalam media sosial FB UiTM Perak. Untuk pengetahuan kamu, baru-baru ni UiTM Perak telah memenangi apa yang kita kata sebagai pertandingan PUBG, betul Taufik? PUBG right? PUBG kan? PUBG kan? Tu. So, saya nak tanya, siapa di antara kamu ni yang memang power dalam online game learning ni? Ada tak? Tolong komen sikit.
Ada tak yang dah jadi juara kebangsaan ke kan? Oh, Drax. FIFA ada tak Prof? Maybe ada lah nanti tu. Apa-apa nanti boleh tanya Taufik lah, boleh tanya MVP kan. Kita memang ada online game learning ni semua ada insyaAllah. Nanti kita boleh buat pertandingan. Oh, ada yang wakil Sukma. Okay, good. Nanti boleh bagi nama kan. InsyaAllah kita akan grow you up. Sebab kalau tak silap saya di peringkat Malaysia ataupun ke ASEAN pun kalau benar pun boleh dapat 1 juta kan. 1 million. So at least sekarang ni kalau kamu memang terror dalam game ni, so kamu boleh extend lah kamu punya objektif di UiTM ni. Kalau pertama tadi saya kata dapatkan diploma kan. So yang kedua ni maybe you can grow up you as a professional gamer. Dan kalau tak silap saya last time yang menang emas di Sukan C pun adalah seorang pensyarah kalau tak silap saya. Kan? Dalam game ni, online game ni. Right. So next one bahagian hal ehwal akademik. Ni dia. Kena ingat muka ni betul-betul. Lepas tu kena ingat nama dia pun betul-betul. Puan Siti Nasuha Amirun. Ingat je Puan Nasuha saja. So apa-apa yang berkaitan dengan akademik nanti, kamu akan dealing dengan dia lah. Saya bagi warning ke kamu semua, dia ni sangat garang. Memang sangat garang. Okay, right? So pastikan kamu tidak ada apa-apa masalah akademik. Repeat paper ke, terlupa register ke, apa lagi. Macam-macam hal yang berkaitan dengan akademik. Okay. So kalau dah masuk IPT ni kena independen sikit lah. Kena banyak tanya kawan-kawan. Jangan orang kata work in silo, keseorangan kan. Apa-apa sebelum nak tanya, saya cadangkan sebelum nak tanya kepada ketua-ketua PTJ, boleh tanya dengan kawan-kawan kamu dulu. Okay, chatting dalam grup. Kalau tak sure nanti boleh tanya MPP. Okay, right. Next one adalah bahagian hal ehwal pelajar. Ini dia orang yang jadi organizer kita pada hari ini. Puan Nur Sarwana, penolong pendaftar hal ehwal pelajar. Dah jumpa kan dia ni? Betul kan? Dah tengok kan muka dia? Tak tengok lagi? Belum lagi? Oh, dia tak show off lagi lah. Okay. Right. Puan Wana, kita panggil dia Puan Wana. Okay, next one. Yang ini adalah pengurus asrama makanan. Kata kalau kamu masuk college nanti, kamu akan banyak dealing dengan Encik Yusnal ni lah. Encik Muhammad Yusnal. And then katakan kalau kamu ada apa-apa masalah nanti kan, masalah-masalah yang berkaitan dengan ODL, rasa macam stres kan. Jangan bunuh diri dulu, relax, jangan bunuh diri dulu. Jangan terjun bangunan, terjun jabatan. Boleh kontak Encik Amirul Azdi ni dengan Puan Izwani. Mereka ada penyelesaiannya. Kadang-kadang kita rasa macam feel very lonely kan, especially mula-mula for those masa kita PKP hari tu, banyak student yang rasa stres kan sebab dia tak biasa lagi dengan ODL, dengan online learning. Tapi Alhamdulillah dengan beberapa tips yang telah diberikan oleh Encik Amirul Aziz dengan Puan Izwani ni, ianya dapat ditangani. Yang paling penting bukan saja mengenai ODL, dalam hidup kita ni kita tak boleh diam lah. Kita tak boleh diam. Kalau dia diam tu dia makin lama makin membesar masalah tersebut. Okay. Next one. Okay, nanti kalau apa-apa yang berkaitan dengan core curriculum, kamu semua boleh kontak Puan Hadijah. Okay, dia adalah pegawai keserakanan di sini, di TAPA. And then juga kalau yang tadi yang berminat bersukan tadi kan, boleh kontak Puan Fazilah Zainal Abidin ni. Cuma sayangnya semasa kita PKP ni ataupun PKPB sekarang ni, all that kind of the physical punya sport tu tak ada lagi lah. The contact sport tu, itu sebabnya tadi kan kita sekarang kita tengah grow kan kita punya online game ni lah, online sport ni, e-sport ni. Okay, nak main bola sepak boleh insyaAllah tahun depan, doa-doa lah kita. Okay, sedikit statistik di UiTM TAPA. Sebentar selalu sahajalah. Okay, right. Okay, kita ada 226 staf akademik, 129 staf pentadbiran yang berjumlah 355 orang. And then dari segi kita tengok kat sini lah, secara seimbang selalu, okay. Ada 73 untuk FSKM, untuk pengajar bahasa 25, okay, saya guna 64, pengusaha pendidikan 17, perakaunan 44, SC 11, Undang-Undang 4 menyediakan jumlahnya 238. Okay, mana fakulti yang besar, bilangan pensyarahnya banyaklah.
Okey, sedikit gambar. You all boleh bayang-bayangkan prasarana di sini. Tempat cantik tak? Cantik tak? Ni kampus cantik ni. Kalau orang luar yang baru first time datang UiTM, dia akan terkejut betapa cantiknya kampus UiTM ni. Okay, right? Yang ni mungkin gambar lama sikit lah, sebenarnya dah banyak, dah hijau dah tempat tu kan. Ni you punya hostel. Cantik hostel ni. Memang syok kalau dapat masuk. Kalau boleh saya pun nak duduk dekat sini juga kan. Okay, next one. Okay, sistem ER2 sedikit pengenalan mengenai sistem ER2 ni. Okey, kalau katakan kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan prasarana UiTM, boleh masuk dekat sini lah kan. Kena masuk sebab sekarang ni kita pakai semua pakai online. So sebenarnya kalau kamu telefon, kita lambat nak capture lah. Masalah tu lambat nak diselesaikan. Tapi bila kamu masuk sistem, senang je kita capture dan senang kita organize dan ianya lebih cepat diselesaikan. Okay. Next lagi, yang inilah ada dia punya dekat laman web UiTM. Pergi masuk ke sistem aduan ICT. Yang ini pun boleh untuk ini kan, untuk apa-apa yang berkaitan dengan internet, okay, your punya komputer. Okay, next one. Okay, yang tu ada juga sistem aduan untuk pengurusan fasiliti. Okay. Yang inilah, katakan kalau ada apa-apa masalah, cepat je lah staf UiTM akan datang membaiki sebarang kerosakan. Okay, next one. Okay, yang inilah dia punya view. Nanti you all boleh try lah. You all boleh try, boleh tengok. Okay, the next one. Ini dia punya, inilah. Okay, macam itulah dia punya lebih kurang ada dia punya dia punya user view dia. Okay. Alright, next one. Ini dia punya inilah, dia punya kita punya proses kita nak make sure kan sebarang aduan tu akan diselesaikan dengan baik. Okay, ini gambaran di waktu malam kan. Dulu semasa student ramai di UiTM dulu, tempat ni adalah merupakan satu tempat kita panggilkan tempat kita ada banyak event lah kan. Kalau ada tarian ke, lepas tu ada pameran apa-apa pameran di sini, memang sangat orang kata cantik lah. Kira romantik juga lah kan, sebab dipenuhi dengan lampu-lampu yang cantik. Tapi sekarang ni bila dah PKP belum lagi lah. Saya pun mendoakan akan tahun depan semua pelajar boleh masuk kembali ke kampus. Kami pensyarah-pensyarah ni sebenarnya rindu sangat dengan student-student ni kan. Rindu nak jumpa lah, nak mengajar depan. Katanya lebih suka dan lebih puas jikalau dapat mengajar secara berhadapan kan. Okay, right. Saya sebenarnya minta maaf tak dapat nak bagi taklimat ni secara penuh 1 jam because saya pun ada meeting. Okay, belum start lagi. Baru nak start tu. So ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan? Siapa peminat MU kat sini boleh bagi komen sikit? Ada tak? Peminat Manchester City ada? Peminat Jose Mourinho ada? Chelsea pun ada, Bayern pun ada, Real Madrid. Sekarang siapa nombor 1 dekat La Liga? Siapa betul saya bagi hadiah? Oh, Atletico, memang betul kaki bola lah. Jangan kata Barcelona lagi ya. Barcelona dah bukan nombor 1. Alright. So ada apa-apa pertanyaan nak tanya sikit ke apa-apa, tak kisahlah. Because saya punya meeting tu tak start lagi. Taufik, selepas ni apa program diorang? Pukul 11 kau ada program lain pula kot? Tak ada terus dengan sesi yang lain, sesi seterusnya. Pukul 11 lah Dalam, sekejap saya check balik. Dah makan? Saya dah breakfast dah tadi. Bayern nombor 1. Bayern ni, you tahu tak apa rahsia Bayern dia boleh kuat dekat Liga Jerman tu? Sebab dia beli semua player-player handal-handal. Sebab dia boleh nombor 1 kan. Bagi saya Bundesliga ni tak menarik sangat lah, because yang top ni 2-3 kelab je. Yang lain tu jadi sayur dan belasahan saja. Okeylah. Ya. Okeylah, so di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi tahniah kepada pelajar-pelajar semua kerana dapat masuk UiTM. Okey, pesan saya gunakan segala peluang yang ada ni
untuk kamu memperbaiki diri kamu. Macam saya katakan saya katakan tadi, sebenarnya senang je masuk UiTM maupun mana-mana IPT ni. Matlamat dia satu saja. Dapatkan diploma. Kalau UiTM ni diploma lah. Kalau New Zealand tu mungkin dapatkan degree ke apa. Dapatkan diploma, and then nanti bila dapat diploma nanti kamu boleh sambung degree lah. Bagusnya UiTM ni bagusnya UiTM nanti bila kamu ambil diploma, kamu boleh terus sambung degree di UiTM juga. Tak perlu cuti. Itu yang bagusnya tu. Tapi kena make sure, kalau fakulti lain saya tak sure, tapi saya rasa majoritinya kena 3 pointer lah. Kena 3 pointer, kena 3.00. Kalau kamu dengar nanti bila kamu dah masuk dia ada istilah, dia panggil istilah penerapan tu. Kamu kena kejar. So diploma ni as a starting point, okay, make sure CGPA bagus, tidak ada paper yang fail, and then tidak ada apa-apa masalah disiplin. InsyaAllah senang saja. 2 tahun setengah ni sekejap je sebenarnya. Penjancelik. Kamu nanti dah nak grad, lepas tu terus sambung degree, nak ambil degree, another maybe 2.5 years, then habis, dapatlah degree, insyaAllah. Kan? UiTM dah bagi peluang untuk kamu belajar, gunakanlah peluang ini sebaik-baiknya. Untuk pengetahuan kamu, saya pun juga adalah pelajar UiTM juga. Daripada diploma, degree sampailah ke master. Saya dulu belajar di UiTM Manjung, Perak jugalah kan. Tapi Manjung tu dah tak ada dah. Sekarang di Iskandar dan juga di Tapah. Okey, so itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada Taufik, dan MPP dan juga semua organizer. So I wish you best of luck. So nanti bila-bila ada kesempatan kita jumpalah, maybe secara maya ataupun secara F2F. Okey, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih buat Profesor Madya Dr. Saiful Azlin Putih Salin, penolong rektor UiTM Changan Perak Kampus Tapah, atas kita kata penjelasan ataupun taklimat sedikit berkaitan dengan khususnya UiTM Changan Perak Kampus Tapah. Baik, beberapa perkara yang saya ingin highlightkan. Maksudnya para pelajar, jangan risau, main game tu bukanlah satu perkara yang negatif. Cuma kalau you guys pandai kontrol, utamakan akademik dan sebagainya, sebenarnya mampu untuk bawa kita to be on another level. Sama juga macam pelajar UiTM Changan Perak yang menang di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Beliau salah seorang tu merupakan pelajar Fakulti Perakaunan dan baru-baru ni keluar result dekan. Jadi bukanlah satu perkara yang negatif. Kalau kita nak main game, dalam masa yang sama kita tetap belajar. Dan juga perkara yang saya ingin tekankan juga daripada taklimat Dr. Saiful sebentar tadi adalah berkaitan dengan banyak peluang yang UiTM dah sediakan. Tinggal kita je yang nak ambil dan gunakan sebaik mungkin. Jadi seperti yang Dr. Saiful pun doakan kejayaan kita semua. Jadi kita perlulah all out. Okay, sebab segala kejayaan ni pun memanglah UiTM dapat nama. Tapi sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita juga. Baik, jadi itu sahaja untuk sesi bersama dengan penolong rektor UiTM Changan Perak Kampus Tapah. Jadi saya rasa saudara-saudari pun dah tak sabar untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Kita tangguh sesi kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil alamin. Baik, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.